Saya Ahmad Fuad Rahmat bersama tetamu khas kami pada hari ini, Angela Kugathas, dan ini rancangan Bentara di mana kita membawa perspektif kritis ke isu semasa. Terima kasih Angela kerana menyertai kami pada hari ini. Ramai yang bertanya-tanya tentang Comengo dan UPR dan mungkin kita boleh mulakan dengan persoalan yang asas. Ya. Apakah itu Comengo? Okey, Comengo dia macam pakatan lah NGO di Malaysia yang memelihara hak asasi manusia di Malaysia ya. Dan matlamatnya mudah saja untuk membantu kerajaan Malaysia membela hak asasi manusia sejagat di negara ini. Comengo ni dia peranannya untuk memberi maklum balas lah kepada kerajaan. Kalau tidak diberi maklum balas, macam mana kerajaan nak tahu dasar polisi satu-satu dasar polisi itu tidak dilaksanakan dengan betul ya, atau undang-undang tidak adil, atau mana-mana undang-undang yang tidak memelihara marah manusia di negara Malaysia. Apakah pendirian Comengo tentang hak golongan LGBT? Pendirian kami adalah supaya keganasan tidak berlaku terhadap komuniti ini. Sebab kalau meneliti laporan Comengo, dia memang konsisten untuk memelihara nilai saksama setiap orang manusia dan maruah manusia. Ya. Kalau baca dari awal sampai akhir lah. Ya. Dan perenggan terhadap tentang hak asasi manusia golongan LGBT ini. Dalam laporan Comengo ni, apa yang didedahkan adalah hak asasi manusia orang yang sogi itu, kerajaan Malaysia enggan mengiktiraf hak asasi manusia tersebut. Itu saja. Jadi lebih kompleks sebab ada isu agama macam LGBT Muslim lah. Ini bermakna di bawah dua set undang-undang di negara kita, orang beragama Islam dan juga LGBT tertindas di bawah dua-dua set undang tersebut. Ya. Tapi adakah ruang antarabangsa konteks yang sesuai untuk membangkitkan isu-isu sebegini? Kita tahu bahawa Malaysia diasaskan atas nilai-nilai Islam, atas konteks kerajaan berperlembagaan dan sudah tersedia ruang-ruang untuk membahaskan isu ini pada konteks tempatan tanpa membawanya ke luar negara dan orang kata memalukan negara dan sebagainya. Apa respon Comengo terhadap itu? Ni saya nak menekankan ya. Proses ini didirikan sebab kerajaan-kerajaan di seluruh dunia mengiktirafkan setiap kerajaan memerlukan bantuan untuk tadbir urus atau good governance ya, untuk memperbaiki tadbir urusan mereka. Apakah respons Comengo terhadap hujah-hujah yang mengatakan bahawa Comengo ni anti-Islam? Laporan Comengo menjaga hak kedua-dua orang beragama Islam dan bukan beragama Islam. Antara isu yang didedahkan adalah seperti isu orang asli atau orang asal ya. Hak tanah ya, dan kemiskinan yang dialami oleh orang asli orang asal. Mereka dua-dua beragama Islam dan bukan beragama Islam ya, terdiri daripada orang sebegitu ya. Juga mendedahkan apa yang berlaku semasa tahanan ya, jenayah yang berlaku semasa tahanan, tindasan atau rogol ya, dirogol itu berlaku pada orang bukan Islam dan orang Islam ya. Mendedahkan juga isu pendatang asing, pasangan asing, itu orang juga bukan Islam dengan beragama Islam. Mendedahkan juga isu gaji minima ya. Kita ada undang-undang tentang gaji minima tetapi tidak dikuatkuasakan. Siapa yang tertindas kalau tidak dikuatkuasakan. Kita tahu harga kos hidup ni sedang naik. Orang beragama Islam dan orang bukan beragama Islam hidupnya ditindas kalau tidak dapat gaji minima tu. Okay. Apakah respons Comengo kepada ISMA? Untuk Comengo lah, bagi Comengo, apa ISMA cuba buat adalah untuk menubuhkan atau mendirikan satu iklim ugutan dan hasutan ya. Dan ini tidak baik untuk masyarakat Malaysia sebab ini akan tidak menggalakkan orang untuk menyoal kerajaan bila ada kekurangan dari segi pentadbiran, dari segi pemimpinan. Dan ini kira tidak eloklah. Saya memang yakin masyarakat Malaysia tidak mahu kerajaan sebegini ya. Satu lagi, Comengo memang sudah menjemput untuk berdialog ya. Mungkin mereka tidak faham posisi kedudukan Comengo terhadap isu-isu ini. Mungkin mereka salah baca ke atau tak baca dengan seluruhnya lah laporan Comengo.
Ya, so sudah buat jemputan untuk berdialog, tapi setahu saya mereka menolaklah. Semasa Komanggo tu ditubuh, adakah usaha untuk menjemput kelompok-kelompok Islamis ke dalam rangkuman Komanggo? Ada, setahu saya ada rundingan dengan ABIM. ABIM juga termasuk ke dalam. Tapi apa yang penting untuk semua orang fahamlah. Kalau ada kumpulan yang tidak ada nilai yang sama, ada pencanggahan nilai tentang hak asasi manusia yang memang didirikan mengambil kira kedudukan negara Islam juga. Contohnya dalam pengisytiharan hak asasi manusia sejagat, ya, di antara 4 negara yang mendirikan UDHR itu adalah Lebanon. Jadi hak asasi manusia ini memang mengambil kira, ya, kepentingan orang Islam, kepentingan orang bukan Islam, sebab pengalaman Perang Dunia Kedua itu memang sungguh mengejutkan bagi orang yang mengalami Perang Dunia Kedua. Setengah orang tu memang mengalami Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi, kepada mereka yang sudah tegas menafikan hak asasi atas dasar ia bukan Islamik, dan mereka tidak akan mengubah fikiran mereka sebab ini pendirian mereka. Jadi, adakah titik pertemuan bagi mereka dan Komanggo yang secara jelasnya mendukung hak asasi yang ditafsirkan dalam konteks yang Angela jelaskan tadi? Fahaman saya tentang agama Islam tu agama adil, ya. Dan fahaman saya tentang mana-mana agama lah. Prinsip asas dia adalah untuk memelihara maruah manusia. Memelihara nilai seseorang manusia secara saksama, ya. Mesej dia secara am adalah kasih sayang, ya, simpati atau compassion, ya, terhadap orang lain, bukan untuk menindas atau meminggir orang tersebut, ya. Baik, terima kasihlah Angela Kugatas sebagai wakil Komanggo untuk bersama kami di rancangan Bentara. Terima kasih kerana menonton Bentara dan kami harap anda pemahaman anda terhadap isu Komanggo dan ISMA ini lebih luas akibat daripada pertukaran ini.